Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina hak belakang tu, Dik, senyap dah. Senyap dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sambung muka surat berapa? Kat mana? Ada firman-Nya wala taqrabuz zina. Situ. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan firman-Nya, firman Allah Ta'ala, dan firman-Nya, firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dibuat jagaan nombor 2, dia kata suratul Isra ayat rakam ayat nombor 32. Artinya, arti firman Allah Ta'ala, dia kata wala taqrabuz zina, dan jangan menghampiri kamu akan zina. Dan Allah Ta'ala mulai ayat ini dengan lafaz wala. La tu dia panggil harah. Dia panggil la ni ada 2 jenis. Dia ada harah nafi dan dia ada harah nahi. La di sini, la nahi ni, la dengan makna jangan. Sebut kata jangan ini adalah satu teguhan. Teguhan apa tu? Jangan menghampiri, jangan mendekati kamu akan zina. Maka faham di sini tiap-tiap perkara yang boleh mendekati, tiap-tiap perkara yang boleh mendorongkan seseorang kepada zina, perkara itu pada permulaannya telah dilarang. Dipanggil istilah dalam fiqh dipanggil syadduz zara'i. Syadduz zara'i ialah menutup pintu yang boleh nak mendorong kepada zina. Sebab itulah atas kaedah ni, sebab itulah atas lelaki dan perempuan yang bukan mahram duduk bersembang bercakap dengan telefon dengan ketiadaan hajat, hukumnya adalah haram. Sebab dengan duk cakap telefon laki puang ni yang bukan mahram,
Nak duk cakap tu, adakah percakapan itu boleh membawa, boleh mendorong kepada zina? Ya. Bila laki puang cakap lepung ni, boleh timbul dak perasaan seronok di hati? Seronok tak bang? Cakap ngawek sting tak? Gitu lebih kurang. Sebab tu syarak sebelum membawa kepada perkara yang lebih besar, maka pintu yang mendorong kepada zina tersebut dipanggil syaddu zara'i, sudah ditegah, sudah dilarang. Tu. Maka tengok, kena kaji perkara gapo yang boleh membawa, boleh mendekati kepada zina. Perkara itu perlu dicegah, perkara itu perlu dibasmi. Kalau kita ada kuasa, wajib menggunakan kuasa untuk mencegah perkara tersebut sebelum membawa kepada perkara yang lebih besar, iaitu zina. Jaga molek. Tu. Sebab apa tu? Jangan menghampiri zina, kerana bahawasanya dipanggil innahu kana fahisyatan tu. Kalau orang mengaji tafsir, dipanggil jumlah ayat yang menepati makna ilak, dipanggil. Kalau mengaji tafsir lah, dia panggil jumlah ayat yang menepati makna ilak, dengan makna kerana. Sebab apa jangan menghampiri zina? Kerana bahawasanya zina itu adalah ia zina maksiat yang sangat keji. Fahisyah, maksiat panggil fahisyah, makna apa tu? Keji. Wasa asabilah, dan sejahat-jahat jalan. Sejahat-jahat jalan. Apa maksud sejahat-jahat jalan? Artinya sejahat-jahat pekerjaan, sejahat-jahat perbuatan. Zina ni adalah orang panggil perbuatan yang sangat keji. Sebab apa keji? Anak zina tu nak hasil hubungan kita dengan awak kita tanpa ikatan perkahwinan yang sah, telanjur boleh anak dia tu, anak yang hasil hubungan kelamin kita ngawek tu, anak tu boleh nikah dengan kita. Nak royak keji tak keji? Walahal kalau kita kira anak hak dapat tu hasil hubungan dengan siapa? Hasil air mani siapa? Air mani kita lah, yang kita pacut dalam rahim perempuan awak kita tu. Anak yang hasil hubungan tersebut tanpa ikatan perkahwinan, syarak tak buat kira air mani kita. Air mani kita ketika tu syarat tak iktiraf. Bila syarat tak iktiraf, anak tu boleh nikah dengan kita. Teramak. Teramak tu kata sejahat-jahat jalan. Tu. Sebab itulah kalau kita ada berkenang dengan seorang perempuan, anggo nak nikah dah, nikah. Royak ke mak, royak ke ayah, ada abang mak kata, mak ada dah calon berhasrat nak nikah. Ya gitu. Tapi kalau lah urusan pernikahan ni dipayahkan dengan meletakkan mas kahwin yang mahal-mahal, itu salah satu penyebab berlakunya zina. Tu tak? Orang main tok mas kahwin, tok apa hantaran. Adanya ana 20,000. Allah, 20,000. Dah kakak dia baru ni, orang masuk minta kakak dia 15, kakak dia. 15 kakak dia. Dah hak ni berapa? Hak ni 20 ha. Moga dia ijazah 20,000. Oh barak 20,000. Sebab itulah
bila kita memayahkan urusan perkahwinan, itu salah satu penyebab berlaku zina. Dah, letak murah-murah dah lah. Apa? Kerana kita nikah ni, hakikat kita nak pikul dosa anak orang. Dah kan nak pergi mahal. Mujuna dah orang nak tolong pikul dosa anak itu. Mujur. Dah kan nak pergi mahal. Berapa ni? 10,000 ni murah. Apa-apa lah masa tu? Minta. Berapa minta masa tu? Boleh? Wah, tarah. Berapa? Sedang-sedang berapa? 8? 10? 10 sendik lah. Pernah nak minta dah dengan nak orang katanya puan rumah gini lah, atas orang lah, berapa-berapa. Ada tak kita? Ada? Mujur lah. Mujur lah, kata atas orang lah, berapa-berapa. Asal nikah sudah. Apa dah? Berapa ribu? 5,000 lah. Mak belah puan ayat gitu 5,000 je bang. Syukur Alhamdulillah. 5,000 lah. Tak ada kata kek pali 5,000. Dah keduri 2 kali keduri buat. Sponsor belaka. Siap boleh ubah ni. Sponsor. Masa tu kerja benda masa tu. Masa tu kerja guru kafar sekolah. Gaji masa tu boleh bersih 4 tu lebih. Dia nikah lihat ada. Nampak? Semuanya orang sponsor. Tapi orang tarang tu kita kerja lah. Putih. Anak-anak rakyat. Boleh lihat ada nikah. Tapi rakyat lah, dengar-dengar cerita lah. Setengah berlaku perkara zina ni puncanya ialah mak ayah menetapkan wan hantara yang tinggi. 10, 15, tak masalah. Bila letak wan hantara yang tinggi, pihak lelaki tak mampu. Moga kerja juga bukan gaji mahal. Nak ipung peti 15,000 kot, Allah mahal. Akhirnya sebagai bukti pencitaan, sebagai bukti you sayang I, sila buktikan. Sina. Apa? Itu bahaya panggil. Mudahkanlah urusan perkahwinan. Mudah-mudahkanlah. Tapi nak tanyalah hak galik, hak letak wahan tarang tinggi ni galik ayah ke mak? Dah ayah apa ayah? Biasa orang lelaki ni malah basi orang lelaki. Bila ramai minta anak kita kan, kata suruh mamak ya cara tak gitu lah. Orang lelaki duduk luar isyarat daun. Tu masalah. Dia molek lelaki sama lelaki bincang ni gini. Ini mudah kira panggil. Dan mak-mak masa nak masuk Minang tu ikat mak dapur. Senang kira. Nak mana? Bapa ni gini lah. Kita lelaki sama lelaki ni mudah kira lalulah. Atas awak. Janji mudah je nikah. Orang panggil lesang walek-walek dah lah. 5,000 ke berapa ke, ikut pandai. Jadi mudah urusan ni insya-Allah taala. Dan ni sungguh mak air setengah-setengahnya mak letak setengah. Dan ni kira sama dia ya panggil. Kita orang tua ni ikut budak-budak kira dah maaf. Zaman ni kan. Ada setengah-setengah mak kira atas orang. Atas keadaan, atas tepat orang panggil. Setengah-setengahnya bincang sama dia. Nak bincang awet je berapa ribu. Tapi sebekat-bekat perkahwinan ialah mas kahwin yang murah. Sebekat-bekat perkahwinan ialah mas kahwin yang murah. Ada orang akad nikah wang mas kahwin dengan hantaran sekali Biasa akad nikah sekali dengan hantaran ke akad mas kahwin saja. Mas kahwin saja. Ada setengah orang 10,000 telah mas kahwin dia. Atas orang lah. Setengah orang mas kahwinnya 100 riyal akad. Wang hantaran tu pun suku. Dia juga. Ikut pandai lah. Tapi mas kahwin wajib kena beri ke isteri. Sebab mas kahwin adalah sebagai lesen tubuh bini hak kita. Kalau berhutang mas kahwin, malam pertama boleh cibitu. Isteri tidak ada hak dikira jika si suami berhutang mas kahwin,
malam pertama kunci pintu, tu dak dahaka. Malaikat isteri redha, tak apa dah. Dalam kitab Muhimmah ada bahas dah ni. Dah hutang mas kahwin. Danyo ana 40 riyal hutang. Nak bayar. Dah. Mas kahwin. Nak bayar mas kahwin. Nak bayar. Alam tamu pun tak je mas kahwin, lari. Nah, bih cerita. Dipanggil zina tu adalah perbuatan yang sangat keji. Sebab apa keji? Anak hak yang kita dapat tu pun tidak boleh dibengkan kepada kita. Mana contoh? Contohnya telanjur dekat perut, usia kandungan 8 bulan dah. Masalah belakang. Panggil masa telanjur tu lekat perut. Jadi mak awak dia telefon lah, kata abang mak kata saya pregnant. Setengah orang lelaki dia akan ambil tanggungjawab, cuma beringat kalau lekat perut jangan masa akad nikah usia kandungan 6 bulan ke atas. Nampak dah? Betul orang tua-tua dan dapat detek anak Islam jauh, tanya, mengandung? Mengandung. Berapa usia kandungan? 2 bulan. Nikah awal-awal. Sebab kalau masyarakat nikah usia kandungan 6 bulan ke atas, bila beranak lagi bimok. Kan bimok. Kalau nikah awal telanjur dekat perut usia kandungan 2 bulan, akad nikah usia kandungan 2 bulan, maka bila beranak lagi bimok. Ingat tu. Nak berlaku kes masyarakat nikah usia kandungan sudah 7 bulan lagi, dan dia nikah selang berapa bulan berlahir, beranak masalah nak daftar surat beranak. Ini kalau tergantung, kalau anak dua nikah dia akan bing dengan Asmaul Husna. Bing tu iuso. Kalau tu bing apa contoh? Contohnya bing Abdul Rahman, itu uso. Bing dia AI tu. Pengecaman anak dua nikah. Lening. Nah, tu kena ingat molek lah benda gini ni. Walaupun anak tu tak bersalah, tapi akan datang dia akan minta penjelasan. Sebab apa saya bil lain, pok bil lain. Masa itulah nak terang lagu mana. Kalau tahu dia ni anak luar nikah, kebiasaannya lah dia ada sifat dendam. Kebiasaan. Kalau tidak dididik, tidak diberi kepahaman agama pada usia yang awal, bimbang bila besar, dia tahu dia nak luar nikah, dak sah tarah, kebiasaan ni lah dia akan ada sifat dendam. Itu antaranya. Dia nak menerima keadaan diri dia ni, anak dak sah tarah. Nak terima kenyataan tu, perik. Sebab apa? Kadang-kadang menjadi bahan ejekan masyarakat. Bahan cacian masyarakat. Walahai tak salah. Siapa salah? Mak ayah dia salah. Tapi begitulah. Sepatut anak yang dak sah tarah ni, mereka tak sepatut dihina, tak sepatut dicaci, dimaki. Sebab tak salah. Cuma masyarakat lah kadang-kadang memandang anak luar nikah ni satu orang panggil benda yang keji lah. Begitu lah. Keji tu pun batang mak iya, kanak iya. Cuma nak memahamkan masyarakat anak dak sah tarah dak salah. Tapi payah nak memahamkan benda tu. Waliklah bila besar lagi, dia tahu dia ni anak dak sah tarah, dia akan mengalami tekanan perasaan, kebiasaan. Dia akan stres. Sampai satu tahap dia akan ambil tindakan yang agak gila-gila lah. Sampai kat bunuh diri pun ada. Jadi masa kecil ni tanamkan kepahaman agama, didik molek, mudah-mudahan dan ditahu keadaan diri dia ni dia boleh terima. Nak gitulah. Cuma kayak nak nikah lah. Nak nikah pakai wali akil, dia pakai wali pok. Pelik mana pok dia dak kat nikah. Hak. Hak lah tu. Layak mana kan nak itu tu. Maka kalau kata nikah kan mesti ada wakil wali ke ada tok wali ah. Pok dak wakil wali pun.
Pelik lah masa, pelik lah. Masa itulah kena beri penjelasan. Habis. Telah mencerita ni asal maknanya terjemuh daripada riwayat. Kita panggil telah meriwayat, tapi terjemuh Melayunya telah mencerita. Telah menceritakan oleh Al-Bukhari, oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Muslim, daripada Ibnu Mas'ud, yakni daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata ia Abdullah Ibnu Mas'ud, dia kata, bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ni, apakah sebenarnya apakah dosa yang lebih besar pada sisi Allah Ta'ala. Satu hari Abdullah Ibnu Mas'ud bertanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah dosa yang lebih besar pada sisi Allah Ta'ala? Bersabda ia Rasulullah. Yang pertama, Nabi kata dosa yang lebih besar pada sisi Allah Ta'ala, yang pertama, bahawa engkau jadikan bagi Allah Ta'ala akan yang menyengutui. Yang pertama, engkau jadikan Allah Ta'ala tu ada sekutu. Apa? Yang pertama letak situ ialah syirik, dosa syirik. Nah, kita menjadikan Allah Ta'ala tu ada syarik, ada kongsi. Kita menganggap, kita berkeyakinan, kita berpegang ada sesuatu yang selain Allah yang boleh memberi mudarat, yang boleh memberi manfaat, dipanggil syirik. Kita berkeyakinan, kita berpegang ada sesuatu yang selain Allah yang boleh memberi mudarat, yang boleh beri manfaat, dipanggil syirik. Dosa nombor satu paling besar, dosa syirik. Pertama. Dan ia Allah juga menjadikan akan dikau bersembah makna bertanya aku, bahawasanya demikian dosa syirik sungguhnya dosa yang sangat besar. Bersembah aku, bertanya aku, kata Abdullah Ibn Mas'ud, dosa syirik itu tahu dah dosa sangat besar. Selain daripada tu, katanya, kemudian apa? Kemudian apakah lagi? Dosa syirik itu tahu dah dosa besar. Kemudian apa lagi? Bersabda ia Nabi, bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia anak serta engkau. Yang keduanya ialah perbuatan membunuh. Sebab apa bunuh? Kerana takut jatuh miskin, kerana takut jatuh fakir. Ini satu perbuatan yang diharamkan. Contoh, dia boleh anak, lepas tu bimbang bila dapat anak baru ni, jadi nak bela rohok, nak belanya, orang panggil ada anak baru ni, jadi susah, membawa kepada jadi miskin konon-kononnya. Jadi menyebabkan seolah-olah ada anak ni satu kepayahan, satu penyebab satu penyebab mak ayah dia ni jadi susah. Maka dirayak dengan caranya kita membunuh. Dan ni masalah gugur anak dengan malai. Masalah kita menggugurkan anak. Sebab apa? Kerana kita takut
Nak kita gugur anak ni kerana takut kayak gini susah nak beri makan. Takut orang panggil dengan ada anak kayak gini jadi susah. Jadi nak gugurkan kandungan. Hukumnya adalah haram. Masalah kandungan sebelum usia 4 bulan. 3 bulan ke bawah. Kalau kita nak gugurkan kandungan, sedangkan usia kandungan barulah 2 bulan nak gugur. Sebab ni nak gugur. Sebab apa nak gugur? Contohnya kerana nak menjarakkan anak, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, tidak haram. Kegugur saja-saja tanpa sebab usia kandungan sebelum 4 bulan, perbuatan itu makruh. 4 bulan lain pula perbahasan. Kalau gugurkan kandungan usia 3 bulan, kerana apa? Kerana takut jadi miskin, takut jadi susah, haram gugurkan kandungan. Usia 4 bulan ke atas nak gugur kandungan sebab apa? Sebab saja-saja haram. Sebab 4 bulan usia kandungan telah ditiupkan roh. Melainkan atas nasihat pakar. Kalau meneruskan kandungan, maka membahayakan nyawa ibu. Maka ketika tu wajib kena gugur. Tengok atas keadaan lah. Tapi jarang nak gugur anak. Jarang biasa. Kalau gugur pun atas sebab-sebab yang munasabah atau nasihat pakar. Kata Dr. ni, kalau teruskan juga kandungan ni bahaya untuk si ibu. Jadi risiko mati dia panggil. Jadi ginilah terpaksa digugurkan. Maka wajib ni gugur. Habis situ. Lepas pada tu bersembah aku, bertanya aku. Kemudian apa? Kemudian apa lagi? Bersabda ia Nabi, bahawa engkau berzina akan perempuan orang yang hampir dengan rumah engkau. Yang ketiga ialah dosa berzina. Ni Nabi sebut ikut turutan. Pertama dosa syirik, yang keduanya ialah dosa membunuh, yang ketiganya ialah dosa zina. 3 orang panggil cara turutan. Jadi royak mudah-mudah gitulah. Pertama dosa syirik, yang keduanya ialah dosa membunuh, yang ketiganya ialah dosa berzina. Berzina jatuh nombor 3 sini. Perbuatan yang haram dari segi dosa besar jatuh nombor 3. Lepas daripada membunuh. Jadi hati-hati. Setengah-setengahnya sanggup membunuh anak. Sanggup bunuh anak kadang-kadang. Sebab apa? Sebab faktor kemiskinan. Sanggup bunuh kadang-kadang. Tu bahaya. Orang yang tak ada agama ni bimbang. Nak boleh anak tu susah dah. Dan boleh mikir mungkin faktor kemiskinan, tak sanggup nak bela, lalu dia nak bunuh anak dengan jalan gugur. Perbuatan tersebut adalah haram. Tak boleh. Kerana rezeki setiap anak ni Allah Ta'ala tentu belaka dah. Setiap anak ada rezekinya. Pasti Tuhan tentukan rezeki dah. Tak susahnya insya-Allah. Cuma orang yang lemah keyakinan sahaja yang sanggup ambil tindakan membunuh. Tu hati-hati. Lesar. Pasal ke-6 pula baru. Fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7 diwak sekaligus tu. Pada menyatakan 2 tangan dan 2 kaki. Ini masuk pula fasal 6, fasal 7, cara-cara nak memeliharakan 2 tangan dan 2 kaki. Lagu mana cara nak jaga? Dia kata ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah bagi engkau, jadi manfaat bagi engkau
akan dua tangan dan dua kaki. Nombor satu, kita kena reti Allah Ta'ala jadikan dua tangan ni ada manfaat. Allah Ta'ala jadikan dua kaki ni pun ada manfaat. Tu nombor satu kena faham. Allah jadikan dua tangan ada manfaat. Allah jadikan dua kaki pun ada manfaat. Ni kita kena reti. Kerana Allah Ta'ala menjadikan sesuatu ada hikmat dan ada manfaat. Termasuklah segala kejadian-kejadian di atas muka bumi ni pun semua ada hikmat dan ada manfaat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan semua benda di atas muka bumi ni ada hikmat dan ada manfaat. Sudah pastilah ciptaan Allah ada hikmatnya, ada manfaatnya. Termasuklah dua tangan dan dua kaki. Kerana beberapa manfaat yang bahasa akhirat dan yang bahasa dunia. Manfaat ni ada dua. Ada manfaat akhirat, iaitu manfaat yang menghasilkan pahala. Yang kedua, manfaat dunia, manfaat yang menghasilkan kesenangan dalam dunia. Dua benda. Dengan dua tangan ni ada manfaat akhirat, pandai guna hasil pahala. Dua tangan ni pula pandai guna memudahkan urusan dunia kita. Dengan dua kaki pandai guna hasil pahala. Dengan dua kaki ni pandai guna dapat memudahkan urusan dunia kita. Dua benda. Jadi Tuhan buat tak saja, ada hikmat belaka. Mana manfaat akhirat? Pandai guna hasil pahala. Maka ada pun segala manfaat akhirat. Manfaat akhirat, manfaat yang menghasilkan pahala. Maka mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya, dua tangan, dua kaki, dapat mengerjakan apa? Akan segala pekerjaan kebajikan, dipanggil amal soleh. Dengan dua tangan boleh buat amal soleh. Dengan dua kaki boleh buat amal soleh. Dua tangan yang kita ada boleh kita melakukan kebaikan, hasil pahala. Dengan dua kaki kita boleh hasil buat amal kebaikan, hasil pahala. Mana contoh? Seperti berjalan kepada masjid. Jalan kepada masjid untuk berjemaah. Dengan dua kaki kita berjalan ke masjid untuk berjemaah. Setiap langkah berpahala. Dipanggil manfaat akhirat. Nampak jalan kaki, satu langkah, satu pahala, satu langkah, satu gugur dosa, satu langkah diangkat satu martabat. Tu kelebihan orang berjalan ke tempat-tempat manfaat, masjid, surau untuk mengaji. Setiap langkah berpahala, setiap langkah hapus dosa, setiap langkah akad martabat. So situ. Dan berjalan kepada tempat belajar ilmu yang memberi manfaat. Allahu Rabbi. Dengan dua tangan, dengan dua kaki boleh berjalan tempat orang ngajar. Ni setiap langkah hang berpahala, setiap langkah hapus dosa, setiap langkah akad martabat. Bukan setakat tu sahaja, semua kehidupan di langit, semua kehidupan di darat, semuanya memohon keampunan dosa untuk orang yang sedang melangkah nak berjalan ke tempat belajar. Bayangkan semua kehidupan di langit, termasuklah binatang, burung di atas langit, semua mendoakan keampunan untuk kita. So situ. Dan berjalan kepada tempat perang sabir. Ni panggil berjalan kepada tempat perang sabil, iaitu jihad.
Macam di Palestin tu, satu kelebihan besar tu. Jalan untuk jihad, untuk meninggikan kalimah Allah, untuk meninggikan agama Allah dengan jalan kaki nak pergi jihad, dipanggil manfaat akhirat, hasil pahala besar situ tu. Dan tempat mengerjakan haji dan umrah dengan dua kaki, kita boleh berjalan, boleh mengerjakan haji, boleh mengerjakan umrah dengan sebab ada dua kaki, hasil pahala akhirat. Kerana tak, dan berjalan kerana ziarah ni pun satu amalan besar. Ziarah, terutama ziarah sahabat-sahabat, kawan-kawan ahli jemaah yang ditipu malang seperti sakit. Ni satu amalan besar kena hidup. Amalan ziarah orang sakit. Molek dengar kata kawan kita tu sakit, kita pakak puak-puak surang, dah kutip duit sikit seorang, beli buah tangan, pergi ziarah. Molek panggil molek itu besar tu. Kerana ziarah orang sakit ni, kata Nabi SAW, ziarah orang sakit asalnya dapat pahala, tetapi kena beringat kalau sekira nak ziarah orang sakit yang mana orang sakit tersebut tak penuh semayang, maka ziarah kita tersebut tak dapat pahala. Maka nak ziarah, pastikan orang tersebut dipanggil ahlil khair, orang yang baik, dengan makna segala kewajipan agama dibuat belaka. Semayang dia semayang, tutup aurat orang lagu ni kita ziarah, hasil pahala, dipanggil dapat pahala sunat. Orang yang tak penuh semayang, dia sakit, dia demam, tapi masa segar tak ada semayang, kita pergi ziarah, tak ada pahala. Kita kena ingat saja. Dan menghubungi rahim, yakni menghubungi silaturahim ni molek. Hubung nak, orang panggil silaturahim anak beranak, silaturahim kawan-kawan ni molek. Sebab itulah dak molek kita buat kadang-kadang satu orang panggil tak, satu majlis untuk menghubungkan, untuk merapatkan hubungan orang kampung, jiran tetangga, kawan-kawan, kumpul setempat, besar pahala tu. Contohnya surau menganjurkan orang panggil majlis kacau bubur sura, yang mana kita memerlukan kerjasama orang kampung, molek tu. Dipanggil menghubungkan silaturahim, dapat pahala sangat besar. Besar tu. Kalau kita sendirilah yang menyeliakan benda tu, yang menjayakan benda tu, jauh lebih lagi dapat banyak pahala. Dan yang lainnya daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan dua kaki. Banyak lagi lah amalan-amalan kebajikan yang kita boleh buat dengan dua kaki, selain daripada yang telah disebut tadi. Tu dipanggil apa tu? Manfaat akhirat, iaitu anggota kaki. Dan seperti menghilangkan yang mungkar. Mungkar ialah perbuatan yang berdosa besar. Mungkar ialah perbuatan yang haram, berdosa besar dengan sepakat ulama, dipanggil mungkar. Kalau perkara tersebut ada khilaf tak mungkar. Contoh, masalah perempuan tak pakai stokeng, tu bukan masalah ijma' tu, dia masalah khilaf mazhab. Maka tak pakai stokeng bukanlah perkara mungkar. Nak cegah ni biar kita faham apakah yang dikatakan mungkar. Mungkar ialah perkara yang haram dengan sepakat ulama, bagi mungkar. Contoh, tinggal sembahyang, mungkar tu, maka mesti kena tegah. Kalau kita ada kuasa, wajib menggunakan kekuasaan yang ada pada kita untuk mencegah orang tak semayang. Antaranya
disebut dalam kitab fiqh, kita boleh arahkan. Kalau kita ada kuasa, boleh arahkan orang panggil tak pihak-pihak yang berwajib seperti polis, askar dah untuk takak orang dok semayang, dan boleh dipenjarakan selama 3 hari. Boleh buat lagu tu, tak salah kalau kita mempunyai kuasa. Tu cegah kemukaran orang panggil. Dan menulis akan ilmu, ni duduk karang kita. Kalau kita ada kebolehan dah besar tu, ataupun kita mengaji sesuatu ilmu, kita faham, kita tulis di dalam grup WhatsApp kesimpulan yang kita belajar hari ni, yang kita faham hari ni, kita tulis. Jadi sebanyak mana yang orang tengok, sebanyak itulah pahala yang kita boleh. Dipanggil amal soleh lah. Dan berjabat tangan dengan orang yang soleh, salam dengan orang soleh, tok guru, ustaz, salam tu pun dia panggil manfaat akhirat, hasil pahala orang panggil. Dan yang lain daripadanya, daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan 2 tangan. Contoh seperti sedekah. Contohnya seperti membuang perkara yang menghalang dan menyakiti, membuang perkara yang menghalang dan menyakiti orang yang lalu lalang. Contoh, kita temung batu ke, atau temung benda-benda di atas jalan raya yang kalau kita lock, kita biarkan, menyebabkan menyakiti orang lain, menyebabkan kemalangan dan sebagainya, kita alih tepi tu pun dia panggil amal soleh, hasil pahala orang panggil. Tu kena ingat, tak payah nak buat baik, nak menghasilkan pahala tak payah. Dengan 2 tangan boleh buat baik, dengan 2 kaki boleh buat baik. Persoalannya ialah bergantung kepada kita nak tambah, tak payah. Nampak di masjid tu ada tak cicak, ambil tolong sapu pun amal soleh. Tak payah benda gini. Tak payah, amat-amat mudah. Kalau kita pandai gunakan 2 tangan, kita pandaikan guna 2 kaki, nak untuk melakukan kebaikan, amat-amat mudah. Tapi kalau tak pandai jaga 2 tangan 2 kaki, nak buat jahat pun sangat-sangatlah mudah. Jadi jaga molek kebaikan dan juga kejahatan atas kita sendirilah. Kalau kita nak buat satu perkara dengan 2 tangan, kita nak buat satu perkara dengan 2 kaki, kita sendirilah yang nak ke mana. Nak ke arah kebaikan atau kejahatan, kita sendiri. Nak buat baik dengan 2 tangan, hasil pahala. Tak pandai jaga dengan 2 tangan tu sendiri, menghasilkan dosa. Pokok pakar dosa pahala, kitalah sendiri yang menentukan. Tentu hari ni aku nak lagu mana, nak buat baik ke, nak buat jahat ke, nak kita sendirilah orang panggil. Habis situ, insya-Allah taala semua akan datang. Ada pun segala manfaat dunia, iaitu orang panggil manfaat yang kembali kesenangan kepada tuan mempunyai tubuh. Dengan sebab 2 tangan memudahkan urusan dunia kita. Gapo benda datang ikan bawah, dengan 2 tangan boleh cari harta, nak sara keluarga dan sebagainya, tu akan datang sambung. InsyaAllah ta'ala tu cepat habislah kita ni. Nampak lah, nah, tebal kita ni, nak bila cepat habislah. Nah, InsyaAllah, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.